yang itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Dapat kita berjumpa untuk kali yang ke berapa ni tak ingat. Tajuk ke-5. Itu first kita jumpa tajuk 1 dan 2. Terus tajuk 3 atau tajuk 4. So maybe ni perjumpaan yang keempat lah untuk yang kali ni. Tapi kalau kita hitung dengan 2 kali harakah gabungan, so lebih kurang 6 atau 7 lah perjumpaan yang kita dah buat kan. Okay, baik. Teman-temannya nak tanya, Kaisah sihat ke? Oh ya, Kaisah. Okay, tak pasti. Halo, Kaisah sihat ke? Masih di situ? Berhenti tak? Okay. Masih ada ke tak tahu? Tengah ada. Sebab tadi macam hilang, tanya soalan tak jawab. Sedap amat. Okay, baik. So, nak teruskan dengan perbincangan lah kot. Sebab tak ramai macam di sini. Ada di sini pun. Okay. Boleh share audio. Okay, mantap. Wow. Sekejap. Sebab first time gunakan Google, bukan Classroom, Google Calendar. Untuk daripada Google Slide ni, application Google Meet. Macam wow. Menarik. Excited juga. Tapi tak beza pun, sama je. Sama je. Okay, baik. Kita buka ni. Okay, nice. Okay, baik. Cuba kali ni tak nampak ni. Gelap ni kalau buat design ni bahaya sikit. Kalau gelap ni tak kontrol ni. Tiba. Okay, baik. Tajuk kita adalah konsep ibadah dalam Islam. Okay, seperti apa yang dia just ulangan balik daripada yang Akhi Syahid sebut. Akhi Syahid orang Kedah, orang Penang. Ada orang Penang. Dia sini dia umur kurang atas. Soalan dia orang yang dia orang yang selalu mendekati majlis ilmu lah. Kalau ada je majlis ilmu dia pergi. Itu lah. Macam tu. Konoan dia. Dia sembah pun lembut and so on. Tu lah personality dia sikit. Masa gelap yang buka. Biarlah. Gelap tu. Sedarlah diri hitam kan. Tiba. Okay, baik. Seperti biasa kita akan mulakan kita kena sedar diri. Kita mulakan kita punya halkah kita dengan perbincangan Al-Quran dan juga perbincangan hadis. Okay. Pada kali ini kalau ikutkan teks usrah ni dari segi word surah lain, tapi kat slide surah lain. So anda pun tak faham. So apa ni dalam teks ni maybe sebab ni lama banyak kot, tak tahu, tak update ke tak tahu. Surah At-Taha, surah yang ke-20 ayat ke-124 sampai dah ke-26. Tapi kat slide ni surah Az-Zariyat ayat ke-20 dan 21. Tapi okeylah, mana-mana pun sama je. Kita akan bincang tentang Al-Quran juga, tak ada buat Al-Quran sikit.
So kat sini ayat yang pendek ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan juga wa fi anfusikum afala tubsirun. Okey, yang maksud dan wa fil ardi, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan. Apa benda tersebut? Bagi orang-orang yang yakin. Yakin. Mukinin, orang yang yakin. Dan juga wa fil anfusikum, maksudnya sambungan dia, dan juga siapa lagi? Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Sini diminta untuk kita mentadabbur lah. Tadabbur alam, tadabbur sebagainya. Maksudnya Allah ni buat semua alam ni bukan untuk apa? Bukan untuk kita biarkan saja kan. Hatta sampah pun kita boleh tadabbur juga. Itu. Sebut tentang tadabbur ni, ada satu macam face lain lah, namanya Amirul Mukminin lah. Amirul Mukminin ni kenalan waktu diploma lagi dekat kampus Tapah tu. Dia ni seorang yang macam tadabbur, orang yang selalu tadabbur alam. Aduh. Asal kali ni lain lah aku cakap. Agak nervous kot sebab dapat present macam ni. Wah, tiba tak ada kaitan pun. Macam semalam Anda tengok dia punya status, dia tadabbur. Apa yang dia tadabbur? Dia tadabbur tentang dia bela ikan. Dia bela ikan. Dia bela ikan dalam akuarium. Lepas tu dia tambah satu seekor lagi, iaitu udang. Macam udang tu dia buat perangai. Perangai dia apa? Perangai dia selalu korek tanah lah, korek tanah buat lubang. Memang udang perangai macam tu kan, dia akan buat gua, buat lubang lah untuk dia berselindung. So kat sini apa yang ditadabburkan adalah kita samalah kita niat wukuh. Itu. Macam mana? Macam mana yang kita niat wukuh, apa saling pautnya? Dia punya kaitan adalah kita kadang-kadang kita pada awalnya untuk menerima orang lain agak sukar ataupun agak susah. Kita kan first step dalam wukuh kita kan, first level adalah salamul sadri. Maksudnya berlapang dada. So kalau kita tak berlapang dada untuk menerima kekurangan sahabat kita, macam mana kita nak teruskan perkenalan kita? Udang dan juga ikan-ikan tu. Walaupun dia menyepahkan tanah, menyepahkan ruang lingkup akuarium tu, tapi itulah proses untuk kita berkenalan dengan sahabat kita. Itu sikit sebanyak lah untuk tadabbur. Tu lah, menunjukkan bahawa walaupun sekecil tu, walaupun just udang dalam akuarium je pun, tapi sahabat kita ni, tu Amirul Mukminin lah, sahabat Ana, dia boleh tadabbur macam tu. Kalau kita tengok lah udang tu menari kan, tapi dia tak, dia tengok yang pandangan lain. Wallahualam. Sungguh menarik lah pandangan dia. Dia orang yang tadabbur awam ni, awam lagi, alam. Aduh, tak boleh awam. Dia ni orang yang menjaga hati lah. Dia orang yang berprinsip. Sama dengan Akhi Syahir yang membentangkan tajuk ibadah ni juga. Dia pun orang yang macam tu. Right, itu maksudnya perbincangan. Macam tu. Okay. Okay, ni hadis ke-6, golongan orang yang sentiasa menang. Tapi hadis yang kat sini tak ada hadis. Okay, tak apa. Dan kat sini tak ada hadis, tak ada apa. Okay, dalam slide ni hadis ke-6. Okay. Delay Okay, golongan yang sentiasa menang. Okay, apa artinya? Okay, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan line aku hilang. Line aku hilang. Tidak. Saya dengar. Line boleh hilang Boleh lagi. Agak membahaya. Okay, baik. Dia punya ni panjang sangat. Tapi apa yang nak baca kan. Kat sini orang yang kita nak kata double standard atau tidak. Ni Allah dah janjikan
Orang yang benar tu akan benar, orang yang kalah tu kalah lah. Cuma kita boleh ubah diri kita untuk menjadi orang yang menang. Itu kesalahan pada diri sendiri adalah kita mahu berubah atau tidak. Macam hadis orang yang selalu pakai untuk hijrah lah. Kita sampaikan dakwah pada dia, tapi adakah dia mahu menerima atau tidak, itu terserah pada dia. Itu. Dan apa yang diutarakan dalam yang panjang ni adalah tentang perjalanan agama Islam lah. Agama Islam sepanjang sejak Nabi datang sampailah ke sekarang. Yang mana kalau kita baca ini, ujian tu bermula dengan waktu Nabi itu sendiri hidup, dengan waktu musyrikin Mekah, lepas tu dengan Bani Yahudi yang ada di Madinah buat macam-macam, dengan kaum munafiknya yang menghasut umat Islam untuk tidak berperang, untuk tidak mengamalkan ibadah-ibadah Islam, dan sebagainya lagi sejarah ni. Ini sejarah lah, macam Majusi, itu ada Zionis Yahudi, Mission, Nari, Nasrani. Semua tentang konspirasi lah buat Batam Melayu kan. Tiba. Ni panjang lah. Tadi anda baca pun, kalau nak baca ni agak makan masa lah. So dengan walaupun selepas Nabi meninggal, terus adanya orang yang Ridah ni keluar agama lah. Ataupun murtad. Yang mana waktu tu polisi yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq adalah untuk memerangi kaum-kaum macam ni. Bukan kaum lah, golongan yang murtad. Itu menyebutkan agama kita ni bukan tindas lah, dia macam banyak ujian. Okay, baik. Antara dua ni, atau hadis dan juga Al-Quran yang tadi, dia boleh baik macam tu lah. Saya nak baik ni. Ini okay, baik. Okay, Al-Quran yang kita bincangkan ni, Al-Quran dan juga hadis ni, ada kaitan dengan hadis ni, dengan tajuk kita ini, iaitu ibadah. Bukanlah tajuk ibadah yang dalam, tapi gambaran tentang ibadah tu sendiri kan. Tajuk kita pun konsep ibadah dalam Islam kan. Konsep ibadah maksudnya teori apa itu ibadah dalam Islam. Bukan kita nak belajar tentang apa itu solat, yang betul-betul solat, apa itu puasa and so on. Bukanlah kita nak betulkan kat sini sebab tak cukup masa lah. Ya, masa sejam kan. So kat sini kita just nak memurnikan balik, memurnikan balik lah. Maksudnya tujuan halakah tu sendiri kan, tujuan halakah ataupun usaha kita sendiri adalah untuk kita ideologi kita sebelum ni kita betulkan balik. Itu sama. So itu yang tajuk kita tak mendalam sangat. Itu. Tak mendalam pun panjang juga perbincangan dia. Okey, baik. Saya rasa tajuk kita sebut tentang bukan tajuk lah. Seperti yang anda sebut pada sebelum ni, apa yang kita sebut tentang satu term dalam Islam tu, kita akan bahaskan dari segi bahasa dan istilah. Okey. Ini apa yang dibahaskan oleh Abu Al-A'la Al-Maududi dalam bukunya Asas-Asas Islam. Okey, dia nak takrifkan. Takrif ni dia buat pengertian lah, ta'aruf. Kita berkenalan. Okey. Bahasanya bahasa ibadah ni adalah merendah diri, tunduk, patuh dan juga taat. Bila sebut ibadah ni, anda ingat satu qasidah yang ditulis oleh Ustaz Nizam lah. Dia macam tajuk tu Ashabul Uhud. Itu kalangan yang Melayu tu dia buat lah. Kalangan Arab tu daripada ulama lain. Dia sebut untuk ibadah lah. Ibadullah, rijalallah. Itu lah. Sama dengan sampai habis. Okay. Ibad, orang yang rendah diri. Ibadallah, orang yang menundukkan diri kepada Allah SWT. Okay, baik. Istilahnya adalah siasat taat, tunduk dan juga merendah diri kepada Allah. Jelasnya ataupun lebih rincinya adalah ibadah adalah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Okay, baik. Kat sini okay, kat sini kita sebutkan bahawa seperti yang dah sebut pada yang sesi lepas kita kenal Tuhan, dia akan jadi satu untuk kita mengabdikan diri kita. Yang perbuatan untuk abdikan diri tu sebagai ibadah. Al-Quran menjelaskan bahawa ibadah sebagai ubudiyah. Ubudiyah ni kita belajar itu kan, ubudiyah.
Dan dia kata ni adalah ubudiyah dan tauhid tiga lah, tauhid tiga. Tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Okey, baik. Firman Allah SWT sebut surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makalah rezeki yang baik yang telah kamu berikan, yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika macam pelik maksudnya. Okey, dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadanya kamu beribadah. Baik, kita buka balik Quran. Okey, Afiq, ada hal tak dapat join kat ni, tak apa-apa. Okey, baik. Anda buka je Quran. Sebab masuk ni je pelik. 172 172. Okay, 172, kita tengok maksud dia. Enggak, ni. Maksud dia, jika kepadanya kamu beribadah. Wow. Dan tengok dari apps ni, wahai orang-orang yang beriman, makalah dari benda-benda yang baik, yang halal dan thayyiban lah. Yang telah kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu betul hanya beribadah kepadanya. Wah, ni pendek yang sangat tersilap lah maksud dia. Jika kepadanya kamu ibadah. Terkejut tu, dua macam ni. Ini tapi ni bahasa Melayu juga. So kita tak faham lagi bahasa Arab yang betul-betulnya. Kat sini kena apa? Betul lah, tafsir ni kita tak ada tafsir kan. Kita boleh ambil baca yang tu mana yang termampu je. Gambaran. Kita tak boleh nak bincangkan dari segi dalam tu. Macam kenapa diturunkan ayat ni. Lepas tu bila diturunkan tu asal nuzul lah. Nuzul. Lepas tu macam-macam kan. Itu memang tinggi lah makamnya. Dan perbincangan untuk orang awam pun taklah mendalam sangat. Dia just macam kalau orang tanya, jawab. Itu. Dia tak perlu memberitahu ke semua benda sangat. Nanti takut orang macam sekarang lah. Jadi perbincangan yang terlalu dalam. Padahal yang asasnya singkat je. Iaitu beribadah. Tapi bila kita bincangkan lagi dalam benda tak patut kan. Itu. Okay, baik. Ini mau kepada kita beribadah lah kepadanya. Okay, baik. Hubungan antara akidah juga ibadah. Okay, baik. Sebelum anda pergi ke hubungan akidah dan juga ibadah ni. Okay. Saya nak buka ini jap. Okay. Ibadah dalam Islam, dia ada punya ciri tersendiri. Ciri dia macam mana? Ciri dia adalah satu, tidak ada sebarang perantaraan antara Allah dan juga kita. So, kita tak ada antara kita dengan Allah. Tak ada yang batu bahala, tak ada yang apa-apa. Itu. Ini satu keistimewaan kita lah. Macam ada orang tanya, yang Kaabah tu kamu oh ya, kita masuk Fadil lah. Ya, selamat datang Fadil. Maaf. Baru habis makan. Oh, habis makan. Abang buka masa. Apa, batal lipat ada. Ingat ML ke apa. Okay, baik. Dia buka batal untuk Fadil. Okay, baik. Yang tadi sebut apa? Tentang halangan kita dengan untuk beribadah. Adakah kita perlu ada sejadah untuk solat? Tak perlu pun sejadah tu. Sejadah tu untuk bagi senang kita solat. Bagi bersih kawasan kita solat. Bagi ada satu ruang untuk orang elak. Kalau tak ada, kita boleh ambil satu benda untuk tak depan kita untuk macam contohlah kita banyak kat masjid kan. Dan orang lalu lalang kat depan kita. So bila kita tak depan kita, dia bagi sutrah. Nama ni sutrah. Dia tak depan tu untuk orang tahu yang kita tengah jalan. Itu. Tengah jalan tengah solat. Bukan. So bila ada sejadah tu lagi senang nampak lah kan. So tapi masalah sekarang ni macam ada isu sebelum ni kan. Isu yang viral bulan lepas kot. Waktu bulan puasa tu tentang corak di masjid depan tu ada corak satu. Satu tentang isu corak. Corak tu pula corak apa? Capal. So tiba-tiba isu sebenarnya adalah corak di depan tu. Kat depan dinding and so on.
Yang terkena pula corak tu adalah corak capal. Yang dia orang bincangkan adalah capal tu. Bukannya corak tapi capal. Tiba-tiba pula kan. Isu sebenarnya tentang corak. Ini yang katanya dia bercambah perbincangan tu menjadi lain pada tajuk. Itu. Patutnya dia orang membincangkan corak. Macam kita pakai baju kan. Kita pakai baju ada corak belakang. Tu orang nak solat susah. Nanti dia akan baca lah nama-nama yang tertera pada sekolah sekian-sekian kan. Itu contohnya. Okay, baik. Ciri yang kedua adalah ibadah Islam ni tak tingkat pada tempat ataupun apa-apa masa tertentu lah. Contoh, contoh kita tak boleh solat pergi menghadap Kaabah contohnya. Adakah kita perlu pergi ke Mekah untuk hadap Kaabah? Tak. Ini kat rumah kita pun kalau kita menghadap ke arah tu pun dah dapat. Adakah betul-betul kena menghadap? Walaupun kita enjak sikit pun kita dah lari daripada Kaabah kan. Ini yang sebutkan ada situ ada keringanan dan juga tak adalah membebankan semua umatnya. Okey, baik. Itu tentang ciri-ciri ibadah itu sebenarnya. Okey, baik, kita bincang tentang hubungan antara akidah dan juga ibadah. Ini apa yang macam Alhamdulillah. Ini macam hubung kait ataupun kesinambungan pada tajuk sebelum ni, itu akidah dan juga ibadah. Okey, baik. Apabila seseorang itu sudah akidah yang kukuh kan, siapa yang saya sebut sebelum ni, bila dia dah betul-betul mengenal Allah, ma'rifatullah, so buah hasil tu adalah ibadah. Ibadah ataupun dia menundukkan diri ataupun dia buat perbuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala. Dan buah pada dua benda pula, buah pada akidah juga ibadah dan juga akhlak tu sendiri. Di mana kalau join pada malam malakah gabungan tu dah dibincangkan lah sikit sebanyak kan. Okay, Fadil itu ada join tak alakah tu? Alakah gabungan malam tu? Join kan? Fadil kan? Kali tu masuk awal-awal tu. Tapi saya join space kat situ lain. Oh, ibadah. Okay. Alhamdulillah lah dapat join juga kan. Okay, baik. Hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Ayat ni. Okay. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini Azariyat ayat 56. Ni yang selalu dibincangkan lah waktu waktu nak dibuatnya ataupun nak dijadikan manusia. Okay, perintah dalam ayat ni adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Taala semata-mata, menghambakan diri dengan sepenuhnya kepada Allah dari sebuah diciptakan jin dan juga manusia. Okay, baik. Kalau macam tu, kita kena solat lah. Kita kena solat, kan. So, kita kena pergi masjid lah. Duduk masjid. Macam tu. Maksudnya kalau kita gunakan ayat ni dan kita tak mendalami lebih dalam, kita just ada pengetahuan kita pun. Pengetahuan kita adalah Islam tu, ibadah tu adalah 5 benda ni. 5 benda lah. Maksudnya rukun iman rukun Islam kan jadi 5 kan. Syahadah, solat, puasa, zakat dan juga haji. Maksudnya kalau kita just tahu 5 benda ni je, so ibadah yang kita dapat tahu adalah ni je lah. So ni yang satu kerugian kalau kita tak mengembangkan lagi apa yang masukkan yang 5 benda ni kan. Solat, maksudnya kalau kita just buat solat, puasa, zakat dan juga haji, adakah kita hanya perlu di dalam masjid, lepas tu bila keluar masjid kita dah sah ibadah dah? Adakah begitu? Tidak. Ni yang katakan ciri dah. Sebut tentang ibadah ni bukannya solat, bukannya zakat, bukannya pada haji. Hatta haji pun kita tak boleh buat setiap tahun. Kacau dah pergi haji ke umrah? Belum. Adil? Belum lagi. Belum. Anda pun belum lagi. Tak tahu yang PKP kan lagi lah belum. Memang kita doakan lah kita dapat pergi kan. Amin. Sebelum Dajjal turun. Amin. Kalau Dajjal turun, kalau Dajjal lahir dan kita berada di Mekah, kita kena stay dalam Mekah tu. So stay dalam kawasan haram tu. Sebab kawasan tu macam dipelihara lah daripada Dajjal. Ni konsep konspirasi nanti. Okay, baik. Maksudnya bukanlah
dia tertutup pada ruang lingkup tu je. Hatta perbincangan ni lagi banyak. Contohlah nanti kita akan masuk yang hujung-hujung nanti, salah faham tentang ibadah dan juga konsep ibadah yang dari segi tiga ni. Nanti tak apa. Apa yang tu, yang itu nak sikit lah nanti bawa. Dia apa nak cuba sampaikan adalah semua benda yang kita buat ni, maksudnya kita tengah cakap, kita tengah berjumpa lamanya 3 orang, ya, ini adalah satu ibadah. Alhamdulillah. Tadi kita baca Al-Fatihah walaupun satu ayat pun kita dapat pahala kan. Itu lah. So, kita ingat sekejap ke. Kita tengah baca Quran, kita tengah buat study. Jadi kita ingat something. Kan. Lepas tu ingat tentang Allah lah, zikir lah. Maksudnya zikir. Kan, kita tak sebut pun subhanallah, tak sebut pun. Subhanallah, alhamdulillah tak. Kita ingat je. Tak solat lagi ataupun buat apa lah. Dia ingat je. Itu pun dah dapat pahala dah. Nak sebutkan ibadah ni sangat mudah untuk kita buat. Atau sedekah, satu ibadah itu ibadah sedekah. Perbincangan tentang sedekah tu sangat panjang. Kena panjang, maksudnya perbuatan sedekah tu banyak. Membuang duri di jalan, satu sedekah. Senyum pada sahabat, satu sedekah. Bagi salam ke orang, satu sedekah. Meninggalkan tugas orang ataupun meninggalkan kerja orang lain pun sedekah. Maksudnya kalau kita tengah exam tu, kita ingatkan kawan member kan. bagi jawapan tu pun tak ada lah. Itu bertembung tu. Itu antara sedekah ataupun dosa meniru. Itu bertembung situ. So tak tahu. Confuse tu. So itu katanya. Walai pula lah. Saya tak tiru. Saya bagi sedekah ni. Itu lecturer. Sebab siapa ajar kan? Nakisku. Tak pasal-pasal aku kena bang ADM. Jangan amalkan lagi gitu nak sebutkan satu sebab kenapa segala perbuatan kita ni dikatakan sebagai ibadah. Sebabnya adalah jurat masa umur kita, umur sebagai umat Islam dan umat Islam adalah pendek, antara 60 hingga 70. 63 tu paling macam mungkin optimum lah, hak yang merisaukan lah. Sebab Nabi meninggal pun 63 kan. So siapa yang lebih 63 tu diberikan kelebihan masa dia. Kat sini berbanding dengan umat lain sebelum ni sampai beribu-ribu tahun kan. Umat Yahudi berapa panjang umur dia orang. Tapi sampai kita kenal Islam waktu bila? Waktu kita umur 20. Padahal kita dah masuk Islam sejak lahir, sejak diazankan. Tapi yang bila kita kenal Islam umur 14 baru kita kenal betul-betul hidayah Islam tu sendiri. So bila kat situ baru kita nak cari apa itu Islam, apa itu ibadah, apa itu akidah. Semasa kita suntuk, kita tak tahu bila kita meninggal. Itu yang menyebabkan bahawa semua pahala tu berlipat ganda. Sangat maksudnya Allah adil lah. Umat berhujung ni dibagi, kan nak kata istimewa, memang istimewa kan, sebab dia satu istimewa ni sebab kita ni Nabi kita Muhammad. Itu satu istimewa lah. Satu lagi sebab pahala yang melimpah ruah. Cuma kita tak niat kan. Itulah kerugian kita. Okey, baik, kita sambung slide yang seterusnya. Seronok lah kini tengah main laptop. Apa fungsi apa kaitan dengan slide ni tak tahu. Okey, baik. Mana ni? Okey, baik. Dah kaitan eh? Okey, baik. Umuman sekilas yang lain adalah menolak segala kepatuhan dan ketaatan selain daripada Allah. Ini baik balik kepada syahadah lah. Syahadah iaitu kita tidak mensyirikkan. Surah An-Nahl ayat 36, dia menyatakan bahawa dan sesungguhnya wa inna najiyah, dan kami telah mengutuskan Rasul pada umat Islam, tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah dan juga jauhilah taghut. Okey, sini nak sebut tentang fungsi Rasul dan juga Nabi adalah tugas yang sama, iaitu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengingatkan umat untuk menyembah Allah. Cuma nama Islam tu kita lah, nama Islam, yang diberikan nama Islam. Yang sebenarnya bukan nak kata bukan Islam, bukan itu. Agama mutauhid lah, agama tauhid.
membina kehidupan di dunia menurut peraturan Allah SWT. Ini seperti apa yang jadi apa yang dirasakan dalam Al-Quran juga sunnah lah. Okay, ruang lingkup ibadah dalam Islam. Okay. Ruang lingkup ibadah ni, tengok pada teks sini untuk senang kita. Okay, tak apa pun. Kita tahu. Okay, umat Islam amat istimewa sehingga menjadikan seluruh kegiatan, okay ni sama je tadi. Sama je seperti yang anda sebut tadi, iaitu tentang menjadikan kehidupan kita ni seluruhnya adalah ibadah. Tapi tak dapat kita buat tanpa kita kenal Allah. Tanpa kita menggunakan dengan akidah sebenarnya. Itu. Dan hatta ibadah yang besar selain daripada solat, selain daripada puasa, selain daripada zakat dan juga haji adalah menyampaikan ataupun meneruskan perjuangan Rasulullah, iaitu menyebarkan Islam. Ini ibadah yang jarang orang praktikkan. Yang dia fikir adalah solat tu adalah solat. Ibadah tu solat sahaja, puasa sahaja. Maksudnya mengumpat dengan soalan. Itu masalah. So kena terap pada diri sini adalah ibadah yang patut kita buat sebab kita dah dapat fitrah ni, sebab kita dah dapat satu hidayah, iaitu sunnah yang terbesar Nabi buat adalah menyebarkan Islam. Sejak awal lagi pada umur dia awal-awal dulu. Okay, baik. Okay, yang ikut ini tentang surah Al-Baqarah 107. Ini tentang Allah nak kata bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Satu kebaktian. Ibadah Tuhan. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah SWT. Wow, bahasa kebaktian ni lain macam. Hari kemudian manakala mereka kitab Nabi-Nabi dan memberikan harta dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba seraya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang yang bertakwa. Okey, baik. Ini nak kata bukan maksudnya Allah membuka lagi pemikiran kita yang solat, ibadah tu bukan hanya ikut pada yang tadi tu, solat and so on. Tapi Allah ni yang kita memerdekakan hamba. Di zaman sekarang tak ada lah hamba ni, sistem hamba dah tak ada lah. Cuma orang gaji tu kan hamba. Dia just menolong kita untuk kat rumah kan. Dan dia berikan gaji. Dulu hamba dia tak bagi gaji, dia bagi makan je. Tu lain sikit kan. So musafir, maksudnya perbuatan seharian tu seperti yang sebut dia, ulang balik lah. Macam ulang lah jam. Tuan tak sebut ulang balik aja tu. Oh, apa benda ni kecil? Masih lagi yang sama, itu ruang lingkup yang sama. Tak apalah, ada skip yang ni sebab kesimpulan yang sama juga. Hakikat yang tegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa dari lagi maha mengampun. Surah Al-Mulk ayat kedua. Yang selalu kita baca pada sebelum tidur kan. Satu sunnah Nabi yang patut kita amalkan. Untuk satu kelebihannya adalah untuk kita mengelakkan gangguan lah tidur. Bangun tidur dan juga kita menggunakan malam tu. Dan juga satu lagi Al-Mulk, digunakan untuk di urusan waktu dalam kubur nanti. Antara kelebihan lah. Okay, baik. Ini ibadah khusus dan ibadah umum. Sikit bawah MB terlepas tu. Okay, ibadah khusus seperti semua tahu benda yang dah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang dah digariskan seperti solat, puasa, Ramadan, semua tu. Dan umumnya adalah extended lah, macam kita kerja daripada pukul 8 sampai pukul 8, pukul 5. Lepas tu kita extend lagi untuk dapat OT, dapat duit tambahan. Itu lah, secara ringkas macam tu. Dan untuk ibadah khusus ni kita tak boleh buat semena-mena.
Sebab apa? Sebab dia dah digariskan, dah disebut tentang puasa yang contohnya. Terpuasa. Dia tak boleh nak macam bulan puasa dah diwajibkan puasa. Kalau kita tak nak puasa, tak boleh lah. Kita kena puasa juga. Nanti kena bayar, kita kena ganti. Kalau tak ganti, kena bayar fidyah. Kalau tak bayar fidyah, kena bayar juga. Ke mana pun. Okey, baik. Ini seperti apa yang hadis Nabi, itu sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita tak boleh nak tambah. Kita tak boleh ada unsur penambahan ataupun unsur yang satu term Arab tu apa? Bidah. Bidah. Bidah ataupun nongkot tambah. Bidah. Satu hadis tahu hadis Nabi ataupun hadis palsu ataupun hadis tu adalah siapa yang menggunakan nama Nabi padahal Nabi tak buat benda tu, Nabi tak buat apa, Nabi tak cakap, Nabi tak buat apa, maksudnya kita dah maksudnya akan dicari nanti, agak bahaya. So itu kalau kita nak cakap tentang hadis, tentang apa pun kan, pastikan hadis tu betul-betul sahih ataupun hadis tu dah digunakan secara umum lah. Tak ada hadis yang macam tiba-tiba baru datang kan, macam kita tak pernah dengar tiba-tiba puasa kan. Itu dia kena disemak dulu, takut juga bahaya. Macam hadis riwayat Bukhari ni, Bukhari kita dah tahu lah hadis ni banyak yang sangat banyak yang kita kenal lah perawi ni kan. Walaupun kita tak kenal lah siapa dia kan. Zaman bila kan. Tapi dia selalu dibicarakan lah, ada pun dibawa-bawa. Okay, baik. Umum ni seperti yang sebut lah, dia extended dan seluruh kehidupan kita adalah satu ibadah yang umum. Okay, ini salah faham yang anda tak lupa nampak sangat tulisan dia. Ni kan siapa yang buat design ni bahaya ni. Tak kontra tiba. Tak nampak kan? Okay. Secara simpelnya, okay, sekejap. Sebelum kita bincang tentang salah faham tentang ibadah ni, suka anda sebut tentang syarat status, 7 syarat status ibadah. Ini Syekh Yusuf Al-Qadawi dalam bukunya Ibadah dalam Islam meletakkan beberapa syarat suatu perbuatan itu dikira sebagai ibadah. Jadi kita buat yang kita kata seluruh ibadah kita, seluruh perbuatan kita di muka bumi ini iaitu ibadah. Tapi Yusuf ni kata dia ada 7 syarat pula untuk menjadikan ia betul-betul ibadah. Syarat pertama adalah niat. Contohlah kita makan. Kalau kita makan saja tak jadi ibadah. Tapi kalau kita makan kerana Allah, macam mana kita makan kerana Allah? Boleh makan kerana Allah. Apa makan kerana Allah? Macam mana kita makan tu kerana Allah? Makan sebab kita nak dapat tenaga sebab kita nak beribadah. Itu maksudnya makan kerana Allah, bukan makan untuk kenyang dan untuk tidur. Itu lain pula. Itu kalau hang niatkan pun dia tak jadi lah. Sebab end up goal dia tak jadi. Goal dia lain. Tapi orang yang pandang tu sebagai ibadah, dia akan fikir macam tu lah. Maksudnya makan adalah untuk dia dapat tenaga. Macam dia makan sikit, contoh orang puasa kan, dia makan sikit untuk teruskan puasa nanti esok. Dia tak puasa lah sampai bila-bila kan. Sebab Nabi, satu kisah tu, ada 3 sahabat tu. Ada 3 sahabat ke 2 sahabat yang dia kata amalan tak banyak kan. Lepas tu apa dia buat? Dia kata satu tu dia nak beribadah, macam dia nak duduk kat masjid tanpa kahwin. Dia nak duduk masjid je. Nak masjid, nak ibadah kan, nak berzikir. Lepas tu dia tak nak kahwin. So satu. Yang kedua adalah dia nak puasa, tak nak buka. Yang ketiga ni tak ingat lah. So Nabi dengar, tu Nabi datang, dia kata, aku sebagai Nabi lah, Nabi Muhammad, aku puasa dan aku buka puasa. Aku solat dan juga aku berkahwin. So yang kita tak boleh lah menambah daripada Nabi yang itu. Tapi wali-wali ada juga yang dia bukan dia macam mencari adat, suka adat, bukan dia mengikuti adat. Mengikuti adat ni maksudnya macam kita makan dan kita kenyang kan, tapi dia kenyang sebelum ni, contohlah itu maksudnya kita jalan tahi jatuh kan, tapi dia jalan tahi tapi tanpa jatuh, tapi itu just macam mencari adat lah. Dapat makam tu tinggi, so tak perlulah mencari makam tu kan, tak perlu sebenarnya. Dan benda-benda itu pun tak perlu pun untuk sebagai manusia. Itu dia punya apa? Sebab dia contohlah satu kisah dia ada guru anak lah, dia ada guru
dia kata seorang ulama ni dia suka sangat puasa. Dia suka puasa. Dia suka puasa. Sampaikan dia makan satu butir kurma. Waktu puasa ni adalah macam mana puasa dia? Puasa dia sehari puasa lah biasa. Waktu sahur dia makan sebiji kurma. Betul, sebiji kurma. Dan juga susu lah. Itu apa yang Nabi buat kan. Lepas tu biji tu dia simpan. Dia tak buang lah, dia simpan. Lepas tu nak buka puasa tu dia jilat biji tu. Dia jilat saja. Lepas tu habis lah buka puasa dah. Lepas tu pagi esoknya sahur macam biasa. Sahur ni makan sebiji kurma dan juga susu dan juga habis puasa seharian. Lepas tu hujung tu buka puasa dengan menjilat sahaja biji tu. Orang tanya lah siapa just jilat biji kurma tu. Lepas tu dia kata sebab Nabi kata buka puasa dengan membatalkan puasa, bukannya makan. Dia ambil macam tu. Dia ambil pemahaman dia tentang ibadah tu macam tu. Adakah kita mampu itu? Kita tak mampu kot. Makan try buat. Kita makan sebiji kurma dengan susu. Lepas tu puasa. Lepas tu buka puasa tu just makan dia jilat je dia punya biji tu. Lepas tu tak makan apa tak apa dah. Dia beribadah buat benda lain pula. Baca Quran ke apa kan. Kalau mampu buat anda tabik lah. Sebab dia satu bermula dengan satu niat lah dia ni suka berpuasa. Satu key point lah dia suka beribadah. Itu yang Allah kasih dia kelebihan lain tu. Kelebihannya adalah dia mampu kenyang. Hanya sedikit makan. Itu. Okay, baik, itu syarat pertama. Okay, syarat pertama adalah niat. Syarat kedua adalah bersesuaian dengan hukum Islam. Maksudnya dia taklah berlari macam tadi yang disebut kan. Bersedekah dengan meniru. Adakah selari tak selarian. So dia tak jadi ibadah lah kat situ. Sebab dia dia benda positif dan negatif kan. Macam tu tahu kan minit kan bila dia orang bertemu dia orang akan elak kan. Kalau di zon-zon lain dia akan bersama kan. So baik kan. Ini kan maybe dia tak ikut ilmu sangat. Okay, baik, sentiasa menurut hukum syarak dan juga tidak berlaku zalim. Maksudnya dua syarat ni samalah. Iaitu dia tak lari dari hukum Islam dan juga dia kena ikut syarak. Dia tidak berlaku zalim. Zalim macam tadi lah. Dia tahu badan dia tak mampu puasa setiap hari. Tapi dia puasa setiap hari juga. Itu zalim lah. Zalim tu meletakkan diri tu ataupun terletak pada tempat yang betul. Dia mendera diri kan. Bahaya. Yang keempat, tidak mencuaikan ibadah khusus. Dia punya nak baca Quran tu sampai tinggal sampai solat. Tak boleh. Ataupun tak jangan lah. Okay. Yang kelima dah bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh. So yang dia buat tu bersungguh-sungguh. Bersungguh ni istiqamah. Tapi istiqamah adalah konsisten. Okay, hadis riwayat Muslim, sebenarnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu kerja, maka ia buat dengan bersungguh-sungguh. Tak buat sambil dia buat lah. Dia buat dengan bersungguh-sungguh tu, insyaAllah lah. Dia punya hasil tu lebih baik lah. Macam kita buat last minute kan. Last minute kan dia buat bersungguh-sungguh kan. So hasil last minute tu lebih baik daripada tak ada. Tiba-tiba aku ajar benda yang buruk. Tak ada. Jahat benar. Okay, baik. Sekarang nak buka 61 minit. Okay, ada lagi sikit. Ni pun nak habis ni. Okay, salah faham tentang pengertian ibadah. Sebanyak apa yang kita bincang tadi pun kita dah bahaskan sikit banyak dah tentang salah faham ni. Ada antaranya adalah tentang konsep sendiri. Konsep ibadah tu bukan terbatas pada ibadah solat, puasa dan zakat dan haji. Itu saja. Itu satu salah faham lah. Salah faham. Sebab bila orang faham benda ni saja, dia akan datang yang satu fahaman, itu fahaman apa? Fahaman mengasingkan agama dan juga mengasingkan daripada dunia awam. Perniagaan, perkahwinan and so on. So kat sini sebab apa? Sebab dia pegang ibadah tu just untuk situ je. Ini datangnya pemikiran ni. So datangnya politik tak boleh dengan agama. Perundangan, contohnya law, perundangan tak boleh dengan agama. Tu yang tak ada wuduk tu. Contohnya lah. Lepas tu lain-lain lagi kan. Itu lah. So, sebab apa? Sebab pemikiran kita ataupun sebab kita dah terbenamkan bahawa ibadah tu solat saja. Ibadah tu puasa saja. Itu lah. Ini yang bahayanya. Bila kita dah dapat clear tu, mudah.
Yang lain tentang terbatas tentang tempat tu dah sebut tadi. Luar lingkup, okey tak ada apa. Yang penting tadi lah, yang penting adalah salah faham kita tentang uh, ibadah tu menyebabkan pemikiran yang datang seterusnya. Ini bahayalah. Ini yang menjadi barah dalam umat Islam sekarang ni. Itu yang kita tak boleh tegur sangat. Kita tak boleh tegur, kita tegur. Jadi orang tak terima sebab dia nampak pergi ke masjid nak dakwah, pergi ke masjid, pergi ke ceramah dekat masjid, apa datang sini kan. Itu lah. Itu sebab salah faham itulah dari segi ibadah sebenarnya. Yang mana salah faham ibadah ni berasal pada salah faham dia dengan akidah sebenarnya pula. Dia tak pegang akidah betul-betul, lepas tu dia datang dengan dia dengan kesalahfahaman ibadah akan menghasilkan akhlak yang tak apa okey sikit. Walaupun akhlak dah okey, alhamdulillah. So kita kena ajar pula, tambah lagi. Sebenarnya bukanlah kita nak menidakkan semua benda. Kita nampak satu benda tu dengan pandangan yang baik. Itu satu konsep ibadah, konsep dakwah lah. Konsep dakwah kita adalah kita pandang orang lain dengan pandangan yang baik, bukan pandangan jahat. Contohlah kita nampak orang couple kan. Jangan fikir kita single, tak dah. Tiba. Tak dia. Dia pada single. Okey. Tapi pandanglah dia dengan maybe dia nak kahwin, dia adik-beradik, tiba adik-beradik tu suzon sangat tu teruk. Maybe dia adik-beradik. Maybe dia tu nak tunang tak ada kan? Pergi bertemu. Itu lah. Tanya dia, abang maybe kita suzon ya, ayah dia ada tapi ayah dia pergi beli makanan. Contohlah. Tiba ni mahu suzon tu. Baik. Ni kepentingan ibadah. Tak nampak kan? Okay, baik. Susah sikit. So yang pertama ni tentang tentang solat. Nak sebut tentang solat. Ayam okey tak ayam? Okey. Yang mana solat bukan saja mata-mata solat. Kita tahu kan solat ada satu perkataan tu, satu perkataan yang kita nampak ke masjid atau nampak solatlah kamu seperti kamu nak mati kan, contohlah. Solatlah kamu seperti kamu nampak aku. Itu antara yang quote-quote yang kita selalu dengar kan. Kat sini surah Al-Ankabut surah ayat ke-45, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Ni pun saya nampak kat masjid kan, signboard kat masjid tu kan. Solat tu tetapan mungkar. Okay, baik. Ini satu ini pun banyak dibahaskan kalau kita bahas lah. Orang yang macam motivator kan, dia akan gunakan key point lah solat lah. Jaga solat, bukan jaga solat. Adalah implikasi solat tu macam dia dia menguruskan masa dia. Tiba waktu solat dia solat. Maksudnya dia kena berdisiplin dari segi masa, contohlah. Dan lain-lain. Dan kalau dia betul-betul follow bahasa Arab tu jadi faham, banyak benda yang kita dapatkan. Contohnya waktu sujud. Bukan sujud lah. Waktu kita tersilap satu rukun tu kita tak buat kan. Kita kena sujud sahwi betul. Bila kita faham maksud sujud sahwi, maksudnya bacaan sujud sahwi tu, iaitu maksudnya anda tak ingat ayat lebih maksud full, tapi apa yang anda ingat adalah tentang kita memuji Allah yang Allah tu tak tidur dan juga tidak lupa. Sehingga kita maksud dia dari segi nanti boleh buka balik lah, boleh buka maksud ayat sujud sahwi dan juga maksud dia. Yang tu lah maksud dia. Yang kat sini kalau kita terlabu bahagian tu, maksudnya manusia ni serba kekurangan lah, serba lupa dan juga serba dia selalu tidur. Dia terlalai. So kita minta ampun. Maksudnya sujud sahwi tu kita kena baca tu dengan penuh pengharapan lah. Bukan saja baca je. Terlepas rukun. Sujud sahwi habis settle. Tak. Boleh. Tapi dia macam kurang lah. Kurang. Bila dia faham, maksudnya dia akan baca dengan penuh ketakwaan. Dia akan merintih bahawa dia buat salah dalam solat. Atas solat dia boleh solat. Itu lah contoh. Itu salah satu tentang timpan solat lah. Yang lain, yang ke bawah ni adalah tentang zakat. Zakat ni bukan semata-mata zakat untuk keluarkan duit, tapi tentang untuk implikasi adalah untuk kita menubuhkan satu sistem keuangan, sistem ekonomi untuk memudahkan kita bayar zakat. Lepas tu kita kena aim, kita nanti keluar kerja adalah untuk dapat zakat untuk kasih orang-orang lain.
Ada ikan yang untuk kita kerja untuk penuhkan duit poket kita, lepas tu kita pergi lancung kan. Maksudnya gunakan duit gaji tu simpan, melabur, dapat duit, lepas tu kita tolong orang lain pula. Infak ke apa-apa ke macam Ustaz Abid dia buat kan. Cinta Gaza and so on. Maksudnya kita kena aim dalam otak kita. Lepas tu apa nak kerja tu sebab apa? Sebab nak tolong orang apa ke? Tu satu hal. Kita kena pandang juga yang dari segi tu. Okey, baik. Yang ni bawah dia tentang puasa. Puasa ni mengukurkan tentang jati diri lah. Jati diri kita untuk bersifat ketahanan diri. Di bahagian tahan diri, tahan hati, tahan mata and so on. Dan manfaat haji. Haji ni bukan semua orang, kesatuan lah. Merupakan kesatuan mana kita akan pakai baju putih kan. And so on. Yang ringan ibadah ni untuk ni slide ni pun membincangkan tentang tunjang ibadah jugalah. Kita tak bincangkan tentang ibadah-ibadah lain. Tapi yang anda cuba sampaikan pada hari ini adalah ibadah yang paling dilupakan tapi dibuat oleh Nabi adalah tentang menyampaikan dakwah. Ini satu ibadah yang ataupun menyampaikan sebaran Islam. Ini sunnah Nabi yang terbesar sekali. Sepanjang hidup dia buat. Dia tak berhenti. Solat dia berhenti. Dia buat je. Contohnya ada waktu dia. Betul. Sebab puasa pun sama juga ada hari dia. Zakat pun waktu ada duit kita keluar dia. Tapi sepanjang hidup adalah yang penting adalah sebarkan dakwah. Kita larang adik kita tidak lambat, larang dia main game lama-lama. Contoh. Itu. Dan habis rujukan. Itulah. Saya harap apa yang anda cuba sampaikan pada malam Sultan lah telah gelap. Ikan Sabah lagi gelap tu rasanya. Gelap. Apa ada pokok-pokok kat belakang tu rasanya gelap tu. Background bagus. Saya harap sampailah apa yang saya sampaikan. Kalau siapa yang join halaqah gabungan itu masih sama je apa yang dibincangkan Akhi Syahir. Apa yang dibincangkan oleh Akhi Syahir dengan apa yang dibincangkan hari ini key dia sama, cuma lain lain sikit. Apa yang dihuraikan oleh dia maybe lain, apa yang nak huraikan maybe lain, tapi itu yang menariknya tentang ilmu. Ilmu ni walaupun satu benda, kita nak suka Sayyidina Ali sebab apa? Sebab dia guna ilmu. Orang tanya tentang perbezaan dia dengan harta juga ilmu kan. Mana yang lebih baik? 10 orang datang, 10 jawapan dia keluarkan. Atau dia kata pula kalau datang 1000 orang, 1000 jawapan dia akan dikeluarkan. Maksudnya tambahan macam kita nampak satu nombor tapi orang lain nampak benda lain. 6 dan 9 kan. Orang nampak 6 tu 6 tapi orang lain nampak 9. Maybe orang tu nampak 1 sebab apa? Sebab dia tengok belah ni. 6 dia tengok belah sisi, bukan di depan belakang, sisi. 1 dapat. Nampak? So 3 pandangan yang nampak. Oh, menarik. Okay. Akan dibawa benda ni. So boleh buat saya quotes lah. Sebenarnya 6 tu bukan nampak 9 tapi nampak 1. So nak sampailah nak kan insyaAllah. Okay, baik. Kat situ ada tanya itu pula. Okay guys, sekarang ni setakat 5 tajuk ni. Tajuk kita awal tu halaqah, ukhuwah, jati Islam adin, maksud Islam sebagai keseluruhan, atau akidah juga. Dan tajuk kali ni adalah ibadah. Okay guys, setakat ni. Okay semua. Okay. Apa? Betul. Masih baiklah tajuk yang kita bincang tak dalam sangat. Dia pada teori ataupun itulah tujuan halaqah untuk menanam fikrah. Fikrah adalah satu pemikiran ataupun pegangan lah untuk kita clearkan balik konsep yang kita sebelum ni salah ataupun dah betul, kita ingatkan balik. Itu. Ada bunyi macam-macam. Okay, baik. Okay, itu dari segi halaqah. Dari segi akademik itu okey. Tiba tanya akademik kan. Subhanallah.
Fadil apa dia? Budak Acis. Macam biasa, busy juga. Week Sekejap. air. Fadil ada join Acis SMF tak? Tak ada, tak ambil. Tak Tak berani. ambil. Tak berani Okay, Raja. Dalam dalam kolej sekarang, kolej kejuruteraan tiba. Betul kan? Bukan dah gabung 3 bukan sebelum ni. Sebelum ni buat FKA sonok lah, ada banyak FK kan. Sekarang ni kolej kejuruteraan KK. KK maksudnya KK SMF satu lah. Wah, sebelum ni kita nampak budak FSPU paling besar, maksudnya dia punya jumlah student, tapi sekarang kita nampak kolej kejuruteraan pula yang paling besar. Wah, kalah lah budak Aceh tiba. Tapi Aceh ada 2 kampus. Wah, satu tiba. Ni Sasa Gayo so ni. Sasa Gayo Okay, baik. Akademik itu semua. Kesihatan kan? Tadi kesihatan okey. Tadi okey, Selangor. Alhamdulillah okey. Okey, alhamdulillah. Semua sihat. Baik. Kerana suku, ana rasa tak ada apa ingat. Ke antum ada hal bangkit ke? Ada apa-apa nak tanya? Ada. Lepas dia? Tak ada juga. Tak ada juga. Okay, sekejap. Nak promote program PMH pun minggu ni tak ada kot. Tak ada, cuma tu lah. Jangan lupa lah follow IG Famous Tiba. Promote. Okay, baik. Kat situ kalau tak ada apa-apa, jangan lupa selawat, jangan lupa ibadah lah. Kita dah masuk tajuk ibadah kan. So, jangan lupa niatkan dalam setiap ibadah tu untuk dapat ibadah. So, itu Ana boleh tangguh misi lah. Apa kita pada masa akan terusnya. Masih nak hujan je. Habis susah tu nak hujan kan. Nampak? Allah turunkan rahmat. Tiba. Pandangan ni. Positif. Okay, baik. So, Ana tangguh pada lokal pada minggu ni ke masa yang seterusnya. Dengan tasbih kepada surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr inna insya fi kusyan nasina amal. Alright, syukran. Keep syukur. 3. Tak, sekali ada tak filter untuk memutihkan muka ni? Baju putih lah. Tanya Akasha. Tengok show. Makin kelap ni. Aduh. Ke sebab muka minyak ni, baru mandi kot. Ke sebab kipas angin tak mandi, tiba kipas angin yang kena kan. Mana boleh hitam ni, tiba. Nampak dah anak Melayu. Tiba. Okay, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Maghrib lah. Jangan lupa besok susukan. Tiba susukan pula tiba. Tak lah. Assalamualaikum.